Pada hari ini kita tidak akan buat khotbah kita sebagai macam selalu. Tetapi hari ini kita akan berbual sedikit tentang apa yang kita telah dengar dari Alkitab. Dan saya nak tanya satu soalan pertama sekali. Kerana pada hari ini dalam Injil kita dengar tentang tempat asal Yesus. Sebenarnya Yesus tu beranakkan di Bethlehem. Tetapi tempat yang dianggap sebagai tempat dia asal tu adalah Nazareth. Kerana bila dia kecil, keluarga dia telah balik ke Nazareth, iaitu tempat ibu bapanya. Father, kamu ni berasal dari mana? Saya berasal dari Ampang, Selangor. Oh, tak jauh lah. Ya. Tapi sekarang tak boleh pergi balik. Tak boleh lah, jauh. Kena masuk daerah lain. Brother Lincoln, kamu? Saya pula dilahir di Ipoh, Perak, tapi besar di Kuala Lumpur. Orang bandar ni. Orang bandar. Saya ni berasal dari Alostar di Kedah, di utara. Wah, jauh. Ya, memang. Tetapi semasa saya bayi saya dah tukar ke Johor Bahru, lepas tu ke Kuala Terengganu, lepas tu ke Pulau Pinang dan selanjutnya. Wah, utara, selatan, timur, barat ni. Ya. Saya buat tanda salib dengan perjalanan saya. Wow. Bagaimana pula dengan Teddy, Father? Teddy. Ini kawan saya Teddy. Dan Teddy ini berasal dari Klang. Kelantan? Bukan Kelantan lah. Ayo, tak dengar baik-baik kau. Oh, Kelang. Kelang di Selangor. Oh, ingat bisa cakap Kelantan ni. Ni dekat ni. Klang tu dulu bila saya menjadi padri paroki dan saya nak berpindah, service di sana, mereka memberi saya Teddy sebagai hadiah perpisahan. Dan Teddy ini diberi kepada saya tahun 1995. Bukan salah. 2005. Oh, macam tu Teddy ni lebih kurang 16 tahun lah umur dia. Ya, jadi Teddy ini sebetulnya bukan kanak-kanak lagi. Dia sudah jadi remaja. Comel lah pada Teddy ni. Teddy ni putih macam saya kan? Father, ini Teddy ni sudah dibaptis Katolik ke? Saya nampak rosary dekat. Teddy tu ada rosary kerana dia berdoa rosary tiap-tiap hari. Wow. Dia Teddy bear Katolik ni. Ada tak kanak-kanak semua ni berdoa rosary setiap hari tak? Saya harap dengan keluarga itu menjadi suatu yang berlaku tiap-tiap hari. Ya, sebagai satu keluarga kita patut berdoa tiap-tiap hari ya. Okey. Ada apa-apa soalan tentang apa yang kamu tak? Saya nak tanya. Okey. Saya nampak Teddy ni betul-betul macam seorang Katolik yang baik sekali. Jadi di mana dia dibaptiskan ya? Sebab saya pun sudah dibaptis, dia pun sudah, saya ingat betul? Jadi mungkin boleh cakap pasal pembaptisannya. Kamu tahu Teddy ini tidak dibaptis. Kan dia permainan, walaupun dia permainan yang saya suka, tak bolehlah kita membaptiskan permainan. Okey, gitu. Apa you pergi belajar di seminari tak tahu tu kan? Saya masih kanak-kanak ya, Father. Kita macam anjing kamu pun kita tak baptiskan kan? Tapi semua haiwan dan juga Teddy
mendapat cinta kasih dari Tuhan. Tuhan menyayangi kita semua, ya. Ya, bagus. Ada lain soalan? Father, tadi dalam bacaan Injil berkata Yesus ni ada adik-beradik yang banyak, yang ramai. Siapa adik-beradik Yesus ni? Ya. Dalam bahasa Malaysia digunakan perkataan saudara. Tetapi dalam bahasa Inggeris dia kata brothers and sisters. Jadi mungkin kita tanya, siapa tu brothers and sisters tu? Adakah Maria dan Yosef ada anak yang lain? Tak. Perkataan saudara atau brothers and sisters dalam Injil kita digunakan kerana tidak ada satu perkataan yang khas untuk sepupu. Mungkin brothers and sisters itu adalah sepupu Yesus. Atau ada orang yang menanyakan, tak pasti kita, adakah mungkin ini anak-anak Santo Yosef dari perkahwinan yang dulu? Mungkin dia isterinya telah meninggal dan dia kali kedua telah mengawini Maria. Kita tidak tahu tu. Itu mungkinlah kalau adanya mereka adalah adik dan abang tiri, kita tak tahu. Bagus, Father. Saya ada satu soalan, ya, Father. Saya dengar tadi bacaan pertama, dia kata nubuat Ezekiel dihantar oleh Tuhan. Ya, Nabi, ya. Kemudian saya dengar dalam gospel pula Yesus pun telah diutus, dihantar oleh Tuhan juga sebagai seorang nabi dalam kitab baru. Jadi ada kitab lama, kitab baru. Dua-dua pun nubuat. Siapakah nabi ini? Apakah kerja mereka ni? Susah nak faham lah, Father. Saya tahu, nabi orang tua kan? Orang-orang yang sangat tua. Tak semua nabi tu tua. Anak kecil pun boleh jadi nabi, tahu. Mungkinkah nabi ni kerja macam bomoh ke? Boleh cakap apa akan datang nanti? Nabi itu bukan bomo atau bobo hizana, tak. Nabi sebenarnya adalah seseorang yang membawa mesej dari Tuhan kepada semua orang. Tuhan menggunakan mereka dan suara mereka untuk memberi apa yang Tuhan mau kita dengar. Pasal tu kadang-kadangnya bila kita baca Alkitab, demikian kata Allah dan Nabi kata apa tu. Tapi orang kata Nabi boleh meramal masa depan. Nabi sama dengan orang yang boleh tilik nasib Nabi itu kadang-kala dia meramalkan, tapi mungkin ramalan itu bukan dari dirinya. Ramalan itu adalah message Tuhan. Kadang-kalanya Tuhan kata dalam perjanjian lama tu banyak kali Tuhan kata, kalau kamu jahat akan jadi sesuatu yang buruk terhadap kamu. Kalau kamu baik, kamu dapat sesuatu yang baik. Father, saya rasa apa yang unik sekali sebagai seorang nubuat Nabi, Yesuskah, Ezekielkah ataupun si Paulus dalam bacaan hari ini semua, Teddy kah, saya, Brother Lincoln, Father Gerard pun sama juga. Semua orang baik dicipta oleh Tuhan. Tapi bila kita lemah, rendahkan diri dan jalan ikut arahan Tuhan ataupun tunjukkan Tuhan, maka setiap orang boleh jadi nabi, ya? Ya. Sebagai seorang Kristian yang sudah dibaptis, setiap orang adalah nabi. Betul juga. Kita ikuti Yesus yang adalah imam, priest, nabi, prophet dan raja, king. Kita semua ikuti jalan Yesus. Dan oleh kerana kita adalah pengikut Yesus, kita sebagai orang yang sudah dibaptis
adalah juga nabi. Oh, macam tu apabila kita dibaptiskan ni, kita boleh jadi nabi, raja dan padri. Ya. Wow. Tapi padri yang berlainan, kami semua dijadikan padri oleh kerana kita semua dipanggil untuk membawa doa dan iman kita. Maka apa lagi saya boleh buat, kanak-kanak ataupun orang dewasa di rumah sebagai nabi hari ini? Apa yang kita boleh melaksanakan lagi pada? Satu, anak-anak ini, seorang nabi itu selalu mengikuti cara Tuhan. Jadi, nabi itu selalu berterus terang dan tak bohong. Patut kata si Paulus itu tentang kekuatan. Apa benda tu, Father? Dia kata tu, apabila saya ini lemah, saya menjadi kuat. Apa artinya? Paulus kata, bila kita remerodam, bila kita tidak kuat, kita lemah tu, Tuhan yang menguatkan kita. Jadi bukan saya yang kuat, tapi Yesus yang kuat di dalam saya. Ingat tak apa lagi Paulus kata? So, nabi juga adalah orang yang lemah tapi dikuatkan oleh Tuhan lah. Ya, kerana apa yang dikatakan olehnya datang dari Tuhan. Tuhan adalah sumber segala yang baik. Wow. Dulu-dulu nenek saya kata minum susu setiap pagi jadi kuat. Sekarang datang katekisme pula, cikgu kata kita kuat bila kita baca khutbah dengar khutbah dan baca kitab suci. Hari ini pada Jerat cakap cerita lain pula lagi ya. Kuat oleh kerana darah dan daging Yesus. Aku lapar lah. Ya. Tapi malangnya untuk kanak-kanak kita tak boleh datang ke komuni sekarang. Tapi walaupun tak datang ke komuni, kita boleh berdoa di rumah, kita boleh baca Alkitab dan berkongsi tentang apa yang kita dengar kan? Ya. So itulah cara kita boleh mendekatkan diri dengan Yesus lah, dengan berdoa. Berdoa, membaca Alkitab dan sebagainya. Dan apabila kita mendengar kata-kata yang Tuhan bagi kepada kita, kita juga boleh keluar dari mulut kita sesuatu yang datang dari Tuhan. Saya nak ingatkan kamu semua tentang sesuatu. Masa kita bermula Injil tu, kita buat tanda salib di sini, di sini dan juga di sini. Nah, saya nak tanya Brother Lincoln. Ya, Father. Apa arti dia? Erti apa? Saya belum belajar lah, Father. Ayo. Ini exam hari ini ke? Ya, memang exam. Kan kamu ajar orang-orang yang buat penguatan? Oh, dia. Ini apa arti ni sini? Oh, yang ni tanda ini. Supaya bacaan Injil firman Allah boleh memasuki minda saya. Ya, betul ke? Betul. Aku nak jawab yang kedua, Father. Boleh tak? Yang kedua. Yang mulut ni kan kita pagi-pagi terbuka agar saya boleh makan dengan baik. Betul tak? Saya lapar lah. Ini Father ni nak cari makan saja. Apa pula artinya? Supaya keluar dari mulut kau kata-kata yang datang dari Tuhan. Dari Tuhan. Macam Nabi lah. Ya. Jadi itu adalah mengapa saya kata apa artinya. Kita sebagai Nabi, apabila kita dengar kata-kata Tuhan, kita juga memberikan kata-kata itu kepada dunia. Kita menginjilkan kepada dunia kabar gembira. Bagus ya. Yang ketiga kenapa pula? Yang ketiga, Teddy akan ajar. Teddy, tengok Teddy ni, dia ada hati di sini. Cantik. Cantik, hati besar Teddy ni. Tapi tak tahu kamera boleh tengok tak? Tapi mengapa kita buat tanda salib di hati? Supaya
apa yang diberi oleh Tuhan, yang dikata oleh Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, meresap dalam diri kita supaya kita akan selalu mengikuti Tuhan. Oh, baguslah. Oh. So satu untuk mengenali, satu untuk melayani dan satu untuk mencintai. Ya, betul. Wah, Cukup baguslah. Wah. Brother? pandai. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Cuma kita nak tanya semua kanak-kanak kat rumah. Apa nak buat hari ni ya? Nak makan, Father? Semua kanak-kanak kat rumah sedang tanya. Apa kita perlu buat sekarang? Apakah aktiviti saya selepas ini? Jadi, kita sebagai Nabi mesti selalu cakap benar. Jangan-jangan kita tak ikut, dan juga apabila ibu bapa kata kata-kata benar kepada kita, kita juga mesti mendengar. Kerana Nabi itu dengar Tuhan dan memberikan apa yang datang dari Tuhan. So tak boleh cakap bohong lah. Tak boleh. Kau cakap bohong tak? Tak lah, Father. Tak nak mengaku. Tuhan ada dalam hati saya. Ya. Apa lagi? Untuk dewasa macam mana? Jadi Mungkin orang dewasa ni perlu berani lah. Saya tengok mungkin Nabi pun berani selalu bercakap benar dan selalu menghadap kepada orang, kepada raja-raja orang besar-besar. ya, memang mesti berani, kerana banyak kali bila Nabi itu kata apa-apa, orang tak dengar. Macam Yesus pun, dia orang kampung dia tak dengar. Mereka ingat, ini siapa? Mereka tu pandang rendah kepada Yesus. Mungkin mereka kata, ini bapaknya tukang kayu. Mungkin mereka kata Yesus tak pergi seminari, tak pergi universiti. Mereka pandang rendah terhadap Tuhan. Dan mereka ingat, Yesus tu kalau dia bukan seorang imam, dia bukan Farisi, bukan orang yang banyak pengajaran, mungkin dia tak boleh beri pengajaran dan buat mukjizat tu. Tapi dia boleh. Dan oleh kerana dia boleh buat tu, ada yang kata, oh itu kerja setan. Bukan. Yesus tu adalah putra Allah. Tapi pada masa itu orang tidak tahu. Oh, macam ni lah. Kalau bila saya perlu baca di depan orang ramai, saya walaupun takut pun mesti beranilah. Ya, dan berani kerana benar. Ya, saya rasa kalau orang dewasa semua, mak bapak, nenek-nenek, adik-beradik semua kat rumah, boleh ikuti macam mana Nabi-Nabi dalam khutbah hari ini yang selalunya mengutamakan Roh Kudus, minta doa berkat dari Tuhan. Yang kedua, lemahkan diri walaupun lemah, minta kekuatan daripada Tuhan setiap hari dan biar Tuhan tunjukkan arahan. Dan yang ketiga, melaksanakan pelayanan Nabi dalam kehidupan sehariannya, dalam apa jua, terutamanya dalam masa pandemik kalian. Kita perlu menjadi seorang yang aktif, mengutamakan yang lain. Wah, mantap juga Father Harrison ni. Boleh tahan juga ya. Ya, boleh tahan. Dan kita tahu, kalau kita mengikuti Yesus, memang ada pengusiran dari orang. Memang ada penentangan dari orang. Tapi kita ikut cara Nabi. Dan Nabi pun kalau kita tengok di perjanjian lama tu, ramai orang yang tak hiraukan Nabi, tak ikut. Ada yang kena baling batu dan mereka nak mematikan mereka. Dan kita tahu apa yang telah dijadikan kepada Yesus. Tetapi kita tegas dalam kebenaran. Kita tegas kerana Tuhan yang menguatkan kita. Oh, begitulah. Bagus. Father Teddy sudah mengantuk, Father? Ayo Teddy, kita dah cakap terlalu lama kah? Kena peluk lah. Okey Father. lah, Teddy. Aduh, dia nak susu. Okey dah. Dah cukup kah? Cukup masa lah. Okey, kita Mungkin. akan Letih. meneruskan misa sekarang ya. Okey Teddy, saya bawa marilah kamu. Sayang. Tapi jangan tidur misa jangan tidur ya. Anak-anak juga di rumah jangan tidur semasa misa ya. Okey.
Sekian saja. Okey, bye-bye. Jangan kata bye-bye, nanti dia balik.